Okey, okey, baru record rupanya. Okey. Alright, so nampak gayanya macam kita dah online ya. Okey. Kalau tak ada masalah kita boleh teruskan. Baik, kita punya sesi hari ni macam biasa dia punya flow dia kita review watchlist yang pertama dan kedua. Yang pertama tu yang 2 minggu lepas, yang kedua yang minggu lepas dan kita buat watchlist baru ikut screener. Itu yang ketigalah, kita biasanya kita buat dalam sampai pukul 10.30 atau 10.40. Lepas tu kita akan buka the floor untuk ni lah, untuk kita punya sesi Q&A. Okay, boleh berbincang-bincang dan kita review lah kalau ada soalan pasal stocks ataupun movement apa-apa pasal counter, pasal price movement lah, dan kita akan bincang dari segi teknikal ya. Kena ingat kita punya sesi hari ni ataupun sesi hari ni, sepanjang sesi hari ni bukan recommendation ataupun bukan cadangan ataupun saranan, bukan cadangan, bukan saranan untuk beli ataupun jual ya. Jadi ultimately korang kena check dengan korang punya penasihat pelaburan yang berlesen ataupun yang entitled, yang attach dengan korang lah, sama ada remiser, okay, boleh advise dia punya own clients, dan juga investment advisors lah. Okay, boleh check dengan dia orang. Okay, so apa punya perbincangan hari ni tidak boleh dianggap sebagai cadangan ataupun saranan untuk beli ataupun jual ya. Kita berbincang hanya dari segi teknikal dan tujuannya adalah untuk perkongsian, untuk beri untuk berkongsi, untuk educate. Okey, untuk kita belajar. Baik. Okey, kita punya watchlist 2 minggu lepas saya dah buka kat sini, 26 hari bulan 6 kita tengok check balik betul ke tak. 2 minggu lepas yang di sini hari Isnin, 26 bulan 6, lepas tu next kita akan review 3 hari bulan 7 dan malam ni kita akan buat watchlist baru, 10 hari bulan 7. Baik, kita tengok yang pertama sekali saya dah buka kat sini, SCIB. Kita tengok trigger dia 26 hari bulan kat sini. Gain lebih kurang 10% dan masih lagi duduk kat sini . Jadi ini adalah zone yang bahaya bagi saya lah. Okay. Sebab dia dah naik banyak tu, dah probably dah 100%. Okay. So apa akan jadi lepas pada ni saya tak pasti. Kalau dia keluar signal naik, sepatutnya dia sambung naik lah. Tapi nampak gaya macam dah topish lah. Dah mula pause. Okey. Macam dia nak naik lagi tapi dah tak naik lagi, tapi tak naik lagi. Okey. So sama ada dia untuk signal confirmation lah. Okey. Atas pada 48% ni kita consider dia uptrend sebab dia dah breakout. Okey. Tapi breakout trading untuk stocks yang macam ni kena berhati-hati sebab kita takut ada flushing ataupun dah mula distribution. Okey, ada maybe kaedah dia biasanya operator ataupun siapa-siapa yang berkenaan lah, dia akan cuba untuk mark up the price, breakout. Lepas tu maybe dia block kat level-level harga tertentu supaya orang beli daripada seller, which yang mana dia akan parking dekat seller tu. Biasanya macam tu lah. Okay, so kena berhati-hati. So sekarang ni kita gain lebih kurang 10% daripada minggu lepas. Okay. Tenko yang ni memang dah kena lah. Okay, minggu lepas dah down. Sekejap kita buka slow sikit lah komputer saya ni. So kita punya 26 kat sini okay, sorry. Okay, 26 yang candlestick hitam ni kita expect dia akan breakout. Dan dia dah breakout dah pun. Lepas tu masa dia naik macam ni, naik sikit-sikit ni dia mula candlestick kecil lah. Dia mula menunjukkan kelemahan, lepas tu dia kena dia dump lah kiranya, harga turun dengan mendadak. Jadi kat mana dia test? Dekat moving average 50. Yang ni kita ada buat discussion lah. Saya takut nanti SCIB pun once dia dah breakout takut jadi macam ni. Sebab dia ada lah unsur-unsur manipulation tu ada. Kita nampak dengan chart yang tak ada pergerakan dia tak healthy. Macam tu sajalah. Kita suspect saja, bukannya satu benda yang pasti. Sebab kita tak tahu pun benda tu confirm ke tak, manipulate ke tak. So kena hati-hatilah. Okay. So okay, discussion kita hari tu daripada sini, maybe dia akan kalau dia gagal breakout kat sini ni, maybe dia reject level ni, dia akan turun sama ada dekat turun dekat sini lah. Kita punya target moving average 50 ataupun dekat uptrend line yang ni, yang warna pink ni. Sorry, semua warna pink. Tapi yang ni lah masa saya lukis hari tu yang ni. So kita punya target lah generally dia akan pergi kat situ. So kita tengok dia gagal ni, gagal meneruskan kenaikan dan dia test ke berhampiran kat sini lah moving average 50. Lepas tu dia technical rebound dan dia sambung turun. Trade yang macam ni dah mula consider dah
dah dianggap bahaya. Jadi kalau kita tak ada experience dalam trading dan tak cukup disiplin, avoid sajalah. Dia harapan kaunter-kaunter macam ni, harapan dia sangat tinggi sampai bila harapan tu dah tak ada baru putus asa. Okay. So berhati-hati. Yang ni pun gain lebih kurang 5% sebelum dia reversal. Okay. Ewin. Kita buka Ewin, harga semasa RM1.15 lah. Okay. 26 sini. Okay. Kalau kita study macam kalau korang join saya punya sesi kelas saya tu yang pasal market structure kan. Kat sini korang dah boleh detect. Okay. Pakai screener setup yang saya ajar dan juga analisis dari segi market structure korang akan nampak benda ni tengah breakout. Dan nampaklah peluang nak trade tu. Okay, kejap ya. Kejap. Okay, so saya tulis kat sini ada price breakout. Itu pulang pada screener korang lah, ada detection ataupun tak ya. Okay, kalau screener saya memang dah keluar lah. Screener simple-simple saja. Kat sini along the way ni semua dah ada detection. Okay, sepatutnya lah. Okay, lepas tu dia right atas pada moving average 5 naik. Lepas tu kita trigger kat sini. Ni screener yang apa, dia jalan setiap hari lah. Okay, screenshot saya tak ada pula, tapi T0 ni dia akan trigger selagi mana ada high volume, dia akan trigger setiap hari. Okay, so apa dia punya guide cara nak guna tu dekat dalam website teropongbursa.my/screener, tekan pada button guide. Okay, buka guide tu korang study macam mana nak guna screener setiap satu, tidak ada 4 jenis. Okay, so yang ni dia right sampai dekat area sini, closing bawah pada moving average 5. Tapi dia masih lagi aktif, masih lagi atas pada moving average 10. Lepas tu dia ada apa, push up kat sini, lepas tu 1, 2. Ini 2 hari ni ialah hari yang dia retracement. So terpulanglah sama benda ni sepatutnya lah kalau dari segi teknikal dia punya bacaan dia masih lagi bullish. Ini baru saja. So yang ni kita tak tahu lagi dia akan continue ataupun gagal. Sentiasa ada faktor gagal ataupun nasib tu sentiasa ada, kita tak boleh eliminate. Jadi view-nya 80-70%, 70% 80% bullish, tapi chances untuk silap tu ada lebih kurang dalam 20 ke 30%. Jadi sebab tu kita kena objektif dalam kita punya trading. Sebab tu kita kena buat bodoh je. Kalau keluar signal sell, kita cabut. Bila keluar signal buy, kita buy. Gitu Baik, so gain dia berapa kat sini? Daripada sini 26, highest kita go for highest lah, kita tengok. Sebab chances kita ada dalam tu je. Kita takkan lebih lagi, lebih kurang dalam 25%. Jadi kalau tolak trailing stop lebih kurang dalam 2 ke 3% macam saya punya recommendation. Jadi korang dapat net kat sini ni lebih kurang dalam 22 macam tu, okay, ataupun 20%. Alright. Okay, next ialah YTL. Okay, komen Muhammad Awis Hazrani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Syarani Osman ada. Oh, bagi star. Terima kasih Cik Syarani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. So nanti kita akan bincangkan Cik Syarani. Kita akan bincangkan counter IWCT ni pukul lepas pada 10.30. Lepas habis kita punya watchlist Okay, nanti remind saya balik. Tapi kalau siapa yang ada soalan, sila share live ni, dan siapa yang ada tag share itu kita akan utamakan lah. Ataupun yang bagi star ni pun saya boleh utamakan. Terima kasih banyak Cik Syarani. Okay. Okay, YTL. Kita punya trigger 26 kat sini. Okay. Dia pun pending breakout juga. Dan akhirnya 20 berapa bulan ni? 28 bulan dia breakout. Tapi dia breakout dengan ekor yang panjang tu lah. Ya ke? Tak kot. Okay, dia breakout ke situ saja. Okey lah, breakout tu maknanya dia closing di atas previous high yang sebelum ni. Itu saya punya definition lah. Ada setengah orang define breakout tu any highest point, kalau dia cocok ke apa ke, itu pun dah kira breakout, boleh juga. Okay. Dan benda ni dia terpulang pada individu jugalah. Guideline yang sebenarnya memang dia kena ambil highest ni, dan dia kalau tak silap saya dia ambil closing price kot. Saya pun dah tak ingat dalam syllabus MSTA macam mana kan. Okay, but anyway, so dia dah breakout kat sini, close kat sini, ngamal kiranya. Bagi saya ni dah closing dah mula positif. So daripada sini dia gain maksimum 14%, tolak 2 ataupun 3% tu, so dapat dalam 10 ke 11%. Tolak 3% tu ialah trailing stop. So kalau kita punya position dah naik sampai 15%,
Okey, yang paling tinggi kita duk monitor kan dia naik 11, 12, 13 macam tu kan peratus. Lepas pada tu dia stop, lepas tu dia mula turun kan. So highest yang kita ingat tadi tu 13%. So kalau dia turun 1%, kita memorize lah dah turun 1, dah turun 2%. Kalau kita punya guideline kita atau trading plan kita untuk trailing stop, untuk stopkan the trade tu, untuk jual, exit pada negatif 2% daripada highest, dan itu trading stop kita. So kita exit dah. Okay, tak perlu nak tunggu lagi dia nak rebound lagi ke, nak sambung naik ke, tak. Kita tunggu next, kalau ada lagi buy signal, kita re-entry balik. Sebab tu kita punya trading plan kena complete, kena siap. Entry, sekali ingat stop selection tu tak payah cerita lah, itu memang dah default lah. Entry, exit dan juga tambah lagi satu re-entry. So lepas dah ada re-entry, kenalah ada exit balik kan. So dia kena ada 3 feature ni. Okay. Exit tu pun dia ada 2, take profit dan juga cut loss. Jadi saya sentiasa guna benda tu. Sebab apa kita kena ada plan untuk re-entry? Sebab kita tak tahu counter ni nak naik setakat mana. Okay. So kalau kita tak ada plan re-entry tu, maknanya kita dah tahu dah dia nak pergi mana. Okay. Sebenarnya pada hakikatnya kita tak tahu. Sebab tu bila keluar buy signal ataupun sell signal yang saya punya kan, at least saya akan cabut je dulu. Kalau ada dia keluar re-entry punya signal, masuk balik dan tunggu another exit signal. Macam tu saja. Okay. Sebab apa buat macam tu? Sebab kita tak tahu dia nak pergi, sebenarnya dia nak pergi harga berapa. Okay, kalau ada orang cakap ni target RM1.20, RM1.20, target macam tu, target macam ni kan, itu kena ingat itu hanyalah dia punya fokus saja, bukan dia tahu. Unless kalau korang contact dengan operator ke apa kan, ataupun ada rumours ke apa ke, then probably lah. Tapi saya punya still recommendation saya cabut sebelum sampai target. Itu lebih selamat. Okay, so untuk kita-kita lah yang bilis-bilis ni kan. Baik. Okay, ini 14%. Okay, tengok pula Saipak. Screener ni adalah screener technical. Jadi dia tak ada nak cerita pasal recommendation macam analyst punya recommendation dia keluar buy counter-counter ni sekian-sekian banyak, support kat mana, target kat mana semua kan, dia tak ada macam tu Sebab yang ni adalah screener technical sahaja. So dia memang terhad scope technical analysis, tapi dia punya recipe dia tu kita ada kita punya Ajinomoto sendirilah yang masukkan dalam ni supaya dia keluarkan counter-counter yang the highest probability lah bagi kita orang punya algo. Jadi kita fine tune benda itu dah lama dah, bertahun-tahun jugalah. Jadi next lepas ni baru saja nak start on the robot punya trading pula, under ni lah, under saya punya personal lah. Dia saya ada kerjasama dengan beberapa orang termasuk programmer daripada Teropong Bursa sendiri. Jadi kat situ insya-Allah lah doakan benda tu at least akan berjalan lah dulu. Lepas tu baru kita doakan berjaya lah. Okay. Baik. Saipak trigger dia dekat 26 kat sini So 26 kat sini kita tengok dia dekat area 75.5 lah. Yang ni kita discuss hari tu. So sekejap. Okay, dia turun pergi ke lowest kat sini, moving average bukan. Dia turun dekat 69.5, position korang kalau entry masa tu lah. Position korang negatif 7.8, hampir 8%. Untuk cut loss, guideline basic minus 5% ataupun minus 10% daripada kita punya entry. Kalau tak reti nak baca chart. Kalau reti nak baca chart, korang boleh optimize sendiri korang punya exit. Baik, yang sini highest sekarang, okay, yang kita cecah hari itu lebih kurang dalam 83 sen. Dan sekejap ya. 9%. Kalau ambil 2% punya cut loss, kalau selalunya kalau kita tengah gaining sikit kan, kalau saya akan ambil cut loss yang dekat sikit lah. Maybe bawah pada 10% tu ambil 2% punya cut loss ataupun exit plan. Atas pada tu macam ada setengah-setengah position yang dah gain 30%, 40%, boleh ambil cut loss 10% pun tak apa. Sebab benda tu kita dah mampu untuk absorb the losses. Okay, so tu masing-masing fine tune. Yang ni memang lepas dah cikgu ajar, korang dah masuk kelas semua tu, memang kena fine tune sendiri sebab kita pakai orang punya template hanya sebagai rujukan saja sebab dia tak semestinya sesuai dengan kita. Okay. Kalau kita belajar masak ke apa ke dengan mak kita, belajar dengan orang tu, belajar dengan ni, last kali kita akan fine tune guna
feeling kita sendiri. Jadi bila kita fine tune guna feeling kita sendiri itu adalah skill yang sebenar. Kita sebenarnya nak sampai ke situ. Jadi untuk sampai ke situ, untuk bagi comfortable dengan kita punya trading plan dan sebagainya, kita kena sentiasa latih. Trading ni dia bukan masuk kelas terus pandai. Dia adalah skill. So macam mana kita nak bagi mantap skill? Melalui latihan. So kita kena buat dan kena repeat. Kena tengok banyak chart. Sebab dulu masa saya 2014 yang mula-mula masuk trading ni kan, banyak kali gagal gagal lepas, tapi saya tak putus asa. Tiap-tiap malam saya duk buka chart daripada lepas main isyak, lepas dinner semua tu, pukul 9, 9.30 saya tengok je semua counter yang dalam bursa tu setiap hari pukul 9 sampai pukul 12 sampai pukul 1. Jadi belajar. Cuma family lah dia korban masa sikit kan. So saya ambil masa sendiri 9 sampai pukul 10, 11, 12 tu memang study saja. Nak tahu, nak cari apa rahsia dia sebenarnya. Macam mana kita nak trade bagi jadi. Lepas tu pun sampai 2016 tu barulah okey, 2 tahun juga ambil masa kan. Bila semua ilmu tu dah kacik lah kata, dah klik dengan kita kan. Baru benda tu kita boleh manfaatkan. Jadi dia akan ambil masa. Okey, siapa yang sabar insya-Allah akan dapatlah. Cikgu saya ada 4-5 orang macam itulah. Dan setiap seorang tu saya tak ambil 100%. Yang ni saya ambil yang saya faham, saya guna, saya tengok label, cikgu ni saya ambil sikit. Jadi yang satu resipi yang saya punya, yang saya selesa. Sebab itulah sekarang ni dah boleh buat screener, dah boleh set up algo dan sebagainya. Sebab kita tahu apa yang, atau bukan kita lah, sebab saya tahu apa benda yang saya nak, apa benda yang saya nampak jadi, dan apa benda yang saya faham, saya faham yang saya nak faham. Gitulah ceritanya lebih kurang. Okay, so ni saya park lebih kurang dalam 9% ataupun hampir 10% daripada entry. Okay, Infomina. Okay, sekejap ya. Okay, so kita ada Infomina 26 kat sini Okay, 26 hari bulan, kita tunggu dia loading jap. Kalau ada drawing kat atas ni sepatutnya ada lah. Okay, jadi short term ni kita nampak dia dah mula drop bawah pada moving average 10. Ini saya punya general guideline lah, moving average 10. Sebab ni tak tahu lagi ni sama ada dia ada buying last minute sebelum tutup, ataupun itulah sama ada volume besar support naik ni ataupun volume kecil. Jadi ini kena tengok dalam lower time frame lah. Sama ada 30 minit ke 5 minit ke, nanti korang nampak sikit kat situ. Okay, but anyway, yang ni okay, so dia highest nampak lebih kurang kat situ lepas pada trigger. Ini contoh momentum trading, tapi benda ni belum jalan lagi lah. Tak jalan dan instead dia dah pergi ke hampir-hampir dekat dengan level cut loss lah. So kalau saya ambil general cut loss lebih kurang dalam separuh daripada candle momentum tu. So ini belum sampai lagi. Tapi yang ni highest dia pernah cecah 6%. Dan kalau sampai kat sini position korang negatif 4 ataupun bawah pada 5% lah. Okay, jadi itu pulang masing-masing. Macam mana nak manfaatkan penggunaan screener ni. Okay, dia basic guideline dia saya dah bagilah dalam guide untuk guna screener tu. Okay, kalau tak faham just anytime WhatsApp saya untuk tanya more info. Okay, ini lebih kurang 6%, tolak 2%, lebih kurang dalam 4%. Kita punya trailing stop. Okay, bar vest. Kita tengok macam mana next movement dia. So kita punya trigger 28, 26 kat situ jadi korang kena hati-hati, kaunter-kaunter yang ada macam ni kena hati-hati. Screener ni dia akan detect bullish movement, yang potential bullish movement. Jadi dia takkan tengok jauh. Dia hanya tengok dekat time frame yang berdekatan dengan dia saja. Sebab screener yang kita buat ni, yang teropong bursa buat ni sebenarnya adalah untuk short term sahaja. Okay. Tapi short term dia tu tak sampai level intraday. Sebab apa? Sebab data bukan real time. Data adalah delay data. Jadi strategi yang paling dekat dan paling short term korang boleh buat ialah pre-closing ataupun PTST. Sebenarnya screener ni boleh lagi guna untuk intraday, tapi sebabkan data dia delay,
kurang sesuai. Jadi kalau korang nak, siapa yang ada subscribe full feature, full screener ni, korang boleh tengok dekat pre-closing screener ataupun ambil yang screener T0 pukul 10 ke pukul 11 ke atas, korang boleh study yang tu. Once dia dah keluar tu, tengoklah monitor untuk 2-3 hari. Validate dulu, validate dengan diri sendiri sebab tim Tuan Besar ni actually dia orang dah validate lah, ada guna data point lebih kurang 1,500 data point. Success rate untuk short term 80%. Jadi insyaAllah benda tu reliable lah, kena guna dengan berhemah. Sebab dia masih lagi, dia bukan garanti benda ni jadi. Sentiasa ada faktor nasib kat situ. Dan kita dah determine guna data points yang banyak, lebih kurang dalam 80%. So tu kira pukul rata lah. Okay. Baik, ini 26 hari bulan. Okay. Dan dia trigger sampai ke sini lah, highest lebih kurang dalam berapa hari ni? 11 hari ataupun 8 bar. 8 bar ni 8 hari trading, 8 trading days lah. 11 hari ni termasuk Sabtu Ahad. So gain dia lebih kurang dalam 29%. Jadi kalau tolak 3%, dia turun kat sini kan. Ni probably dah kena exit. 3% maybe korang dapat at least 25% daripada move ni. Gitulah kita ceritanya. Okay. P-Trends ni apa ni? PTRB, sorry, PTRB . Okay, trigger kita 30, 26. Okay, so ni candlestick bullish engulfing. Sepatutnya akan ada berlaku retracement lah. Jadi kat sini kita nampak dia dah turun dalam 4 hari lepas pada tu. Lepas tu tiba-tiba ada satu lagi bullish candle kat sini. So pada saya move ni dah habis lah. Okay, ini maybe dia nak start move baru. Anyway, daripada situ berapa tu? Highest 9.2%. Okay, daripada closing price area 52 sampai ke highest 5.65. Jadi kat sini kalau kita pastikan guna trailing stop tu minus 3% ataupun minus 2%, kat sini sekurang-kurangnya 6% dapatlah. Okay. Ini pun sepatutnya ada signal baru. Kita tengok nanti screener kita ada ke tak. Next ialah WCEHB 26 hari bulan 28 26. Okey, kat sini . Ya, tunggu dia loading. Okey, so ni kita review minggu lepas lah. Okey, 16%. Lepas tu korang tengok atas pada moving average 5 ni selalunya dia akan sambung naik lagi sampailah dia close bawah. Sampai dia close bawah, bukan dia kat sini, dia open kat bawah ni. So dia close atas lagi. Ini masih lagi bullish. Jadi probably kat sini nampak macam dah slow down lah. Kat sini pun dia closing pun tak close atas pada open price kat sini. Jadi kalau dia close atas tu sedap sikit. Tapi sekarang dia tak. So dia punya signal tu melemah dengan kuat lah sebenarnya. Okay. So now daripada movement yang ini 26 hari bulan sampai ke siang tadi, maximum gain 26.9, kita tolak 3%, 26 ataupun at least 25% lah. Okay. Next ataupun last kali JEDM. Ini saya rasa satu je yang gagal satu yang tak naik. SCIB ke? Okay. Ke semua naik. Semua naik pun saya tak kira 100% success rate dia sebab kita hanya refer 10 daripada 20 ataupun 30 yang kita trigger. Jadi kalau nak buat iklan misleading tu memang selambalah 100% sukses kan. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya kita sampel kita terhad. Bila sampel terhad kita tak boleh nak kata 100%. Okay, kita kena ada sampel yang besar dulu barulah kita boleh conclude benda ni reliable ataupun tak. Okay, sebab tu kita buat study. Jadi bila korang ada subscribe ke apa ke, dan tolong boleh bantu kita orang untuk validate benda ni. Kalau success rate below, tolong share sekali data tu. Korang monitor macam mana semua kan, supaya kita boleh perbaiki lagi. Jadi kalau ada contribution yang besar macam tu maybe diorang akan bagilah grant extension ke, dapat access free ke apa kan. Sebab tujuan kita memang nak perbaiki je benda ni. Okay, bagi jadi lagi bagus. Kalau data point yang ada next kita review dapat 90% ke apa ke, lagi sedap kan. Alright.
Baik. Yang ni ini tak jadi sangatlah. Lebih kurang 6%. So kalau tolak 3% sekalipun, yang ni masih lagi gain 3% lah at least Alright. So ini masih lagi sideways dan mata saya tengok masih lagi di awal permulaan lah. Nak kata benda ni uptrend belum lagi eventually kalau dia close atas daripada moving average 50 ni, masa tu baru saya akan kata oh ni maybe dia dah mula bullish untuk medium term. Jadi kena check balik fundamental company ni okey ke tak ni sebenarnya, sebab dia hanyalah harga 22 sen saja. Okay, so kena hati-hati yang ni. Kalau saya kena kurang lah. Kalau saya trade counter ni pun biasanya saya akan ambil modal sikit je, maybe 5,000 maksimum 10 je, sebab penny stocks ni biasanya 30 ke 50% kita punya bakal kerugian yang kita akan tanggung. So kalau saya trade 5,000 tu dah siap lah mental kita 3,000 at least nak kena rugi kan. Kalau kita trade 10,000 maksimum kita dah set dalam kepala otak kita rugi RM5,000 ataupun kalau kurang sikit RM3,000. Okay, so kalau beli lebih pada tu maknanya korang sanggup rugi sebanyak yang tu. 50% tu memang selamba lah. So kena ada plan macam tu supaya kita jadi berani. Kalau tak ada plan macam tu, kita beli saja RM100,000. Lepas tu tiba-tiba kita tengok kalau naik satu bit ni kita dah untung 10% ke 20% kan. Kena kira juga kalau dia turun berapa banyak kita rugi. Macam tu baru kita lebih berhati-hati dengan kita punya trade sebenarnya. Jadi saya memang tekankan kena hati-hatilah dengan kita punya trade. Okay, so yang ni JDM trigger, bukan sini sebenarnya. Dia trigger dekat closing price. Closing dia bawah lagi. Ni sebenarnya kita dah gain lebih kurang dalam 10%. Tolak 2 ataupun 3% tu dapat dalam 7%. Sebab kita screener ni kita run petang. Actually screener ni kita boleh run anytime. Tapi kita review stocks ni pukul 10 malam kan. Market dah tutup. So kita akan assume last action yang kita boleh ambil ialah berdekatan dengan closing price. Baik, next. Ayolah, rugilah kalau tak ada screener ni. Memang memudahkan kerja. Okay, next ialah 23 hari bulan 7. Okay, ni dia. Okay, next ialah. Tengok cepat sikit sorry. 10.30 dah ni. Okay, Aman Akil tanya dekat pilihan raya ni ada kesan positif atau negatif terhadap saham? Biasanya ada lah. Biasanya market akan mengambil langkah berjaga-jaga, wait and see lah selalunya. Dan maybe trading volume kita akan lebih menurun. Itulah. Itu saja yang biasanya berlaku lah. Okay, so lagi satu komen Azri Muhdis Muhammad Z kan? Muhammad Z. Tuan boleh komen Naim dah beli pukul 11 pagi sekali, petang pancit pula. Ini adalah normal. Okay. Dan benda-benda macam ni memang kena include dalam kita punya plan. Kena include dalam kita punya plan. Kalau dia jadi macam ni, macam mana nak buat? Cut loss semua mesti dah kena ada. Okay, nanti kita akan tengok lah. Syarani. Okay, terima kasih banyak Cik Syarani. Okay, ada. 50 sen. Okay, terima kasih. Baik, top glove. Kita tengok. Dia trigger 3 hari bulan 7. Kita selalu ingat kat sini. Ingat hari Senin memang biasanya hari yang market yang bullish. Macam hari ni jugalah. Tapi market bullish tu bukan bermakna indeks kita hijau, gainers ada banyak ke. Tak. Tapi generally lebih banyak counter yang kita boleh trade. Sebab tu korang tengok banyak result kita yang jadi. Okay, sebab hari Senin tu kita dapat sorting dah counter-counter yang bagus. At least yang ada highest potential untuk trade. Especially bila kita guna screener ni. Baik, top glove hari Senin 3 bulan kita try lah tengok berapa gain. Highest point ni sikit saja lebih kurang dalam 3% saja. So kat sini ni masih lagi break even lah. Kalau orang guna trading stop tu masih lagi break even. Okay, kalau pandai guna technical korang tahu dah support level dekat mana? Bawah ni. Okay, kalau price turun bawah ni, technical view untuk kita kata short term bullish ni dah mula jadi bearish balik. Ini adalah simplistic punya analisis lah. Once korang dah faham ni, kefahaman yang lain dia akan datang sendiri ataupun result lain akan datang lah. Macam bila kita dah faham basic dia, nanti kita senang nak panjat ataupun senang nak dapatkan ilmu lain. Okay, Armada.
3 bulan ini kan. Okay, see. So ini pun masih lagi sideways. Saya rasa probably tak tahulah PRN tu bila lah dah menghampiri kan. So tak pasti, maybe dia akan sideways dululah. Market kita selalunya macam tu lah. Kalau berita bagus tak berapa nak naik sangat. Tapi bila berita buruk dia terus turun. Memang macam tu. Okay, kalau tak ada apa-apa kadang-kadang sideways saja. Macam tu lah. Okay. So anyway, yang ni kita dah trigger daripada sini sebenarnya. Okay. Berapa bulan tu? 19 Jun. Sebelum ni korang boleh tengok lah. BTST, bukan BTST. Apa? Sesi hari ni lah, jom cari counter. Kita review, dia trigger kat sini lagi. Okay, 19 bulan. Lepas tu ini naik. Lepas tu ni naik. Lepas tu yang ni ada sikit lagi lah. Dia naik sikit lagi tu. Mana tahu sini kot. Lebih kurang 9.2. Tapi technical benda ni masih lagi valid lah. Masih lagi uptrend. Short term uptrend lah at least. Okay. Ni garisan yang simple-simple saja, bukan yang tepat. Okay, agaran yang lebih kurang macam tu. So, dia punya target sebenarnya, bukan target lah. Actually, kita punya zone resistance tu, saya ada lukis kat sini. Okay. Masa kita study ni, extension. Saya extendkan line ni. Saya forecast EMA 200 ni akan turun macam ni. Jadi, akan sampai situ lah. Tapi sebabkan benda ni dia pergi sideways, jadi EMA 200 ni dia banyak pergi sideways juga instead of dia turun. Jadi nampaknya ini pun fokus dia sebagai apa? Menurun dengan banyak, tapi dia tak turun. Dia sideways saja. So probably apa? Yang ni dia tukar sikit lah. Ini maybe dia akan confluence dekat area sini, area 53 54. Tapi ini bukan cadangan untuk TP. Ini adalah technical analysis. Kita cari kat mana confluence point, kat mana titik persamaan. Okay. So ni lebih kurang dalam 9% lah. Okay, tahniah. YTL 3 hari bulan. Baik. Okay, so 3 bulan. Yang ni dia dah mula turun bawah pada moving average 5 dan bawah pada actually dia menghampiri 10 lah. So kena hati-hati yang ni. Biasanya price breakout, ni contoh dia kalau dia dah mula retrace kan. Kalau normal dia akan retrace ke paras previous support ataupun previous support lah. Okay, ni dah jadi resistance yang sebelum ni kan. Sekarang ni resistance become support. Jadi kat sini ni kalau normal dia akan retrace. Kalau strong price movement dia tu biasanya dia akan 50% ataupun 30% je ataupun sideways saja dulu dia baru sambung naik. Normal retracement dia akan pergi balik ke zone yang biasa ni. Jadi kalau efficient market itu partisipan ramai dan sebagainya itu dan semua orang beranggapan macam tu, biasanya dia akan jadi. Market participant expect price ni akan turun sampai ke sini. Jadi siapa yang nak beli dia tunggu dulu. Jadi dia biarlah, kadang-kadang kan harga saham ni dia memang boleh jatuh sendiri tanpa orang buat apa-apa. Maknanya tak perlu orang paksa dia jatuh, dia akan jatuh sendiri. Okay, sebab apa? Sebab bila tak ada buyer, harga akan slowly akan turun. Kecuali bila ada buyer, harga akan stabil ataupun naik. Macam itulah. Tapi bila ada seller, harga akan turun dengan banyaknya. Macam tu dia punya nature dia. Okay. So, saya baca kat mana, saya tak ingat. Dia kata stock price will fall under its own weight. Maknanya kalau tak ada orang bertindak untuk beli, dia akan jatuh saja, tak perlu orang paksa. Alright. So yang ni kira short term sama, tengok berapa price dia. Sorry, berapa dia punya percentage sekarang. Okay, dia dah gain lebih kurang dalam 3 bulan. Sorry. 3 bulan dekat sini closing price. Dan currently dia tengah floating loss 4.2%. Masih lagi di bawah 5% guideline Okay. Next. Saya anticipate ni boleh continue lah. Tapi kalau dia turun bawah pada level, kita kena cut loss dulu. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa akan jadi masa depan. Yang tu yang paling penting sekali. Alright. So RGB ni lagi sekali kedai mesin judi. Okay. Kedai mesin slot machine kalau tak silap saya lah. Okay. Ataupun mesin judi lah. So apa yang Muslim boleh avoid lah counter ni walaupun technical dia cun ini memang dah fall under kategori haram. Okay, bukannya
dia tak syariah compliant apa semua tu tak. Dia business dia memang dah business haram. So tak ada excuse lah untuk siapa yang trade counter-counter ini. Kalau dia business dia tak haram tapi dia tak syariah, yang tu masuk kategori harus lah kan. Okay, so itu masih lagi okey. Tapi ni dah masuk kategori riba, arak, judi dan sebagainya. Itu adalah untuk Muslim lah. Ni pesanan saya untuk Muslim. So siapa yang nak liberal sikit, pastikan korang avoid counter-counter, arak, riba dan juga apa? Judi. Arak, riba, judi. Avoid tu. Baik, 3 hari bulan. Trigger kat mana ni dia? Okay. Dan dia maksimum gain lebih pandai 5.5%. Sebelum lepas pada tu dia ada turun. Jadi kat sini kita nampak dia dah test previous high dekat sini. So sama ada dia akan rebound daripada sini ataupun dia sambung turun. Yet to be seen. Okay. Saipak 3 hari bulan Jun. 3 hari bulan Julai. Okay, so kita update kita punya pengira tadi kan. Mana dia punya tu kotak tu. Ini dia. Okay, siapa yang ada soalan banyak-banyak tu tolong ni tolong share live ni dulu. Saya akan utamakan soalan korang. Utamakan share dulu. Okay, 3 bulan mana? Sini Okay, 3 bulan. Candlestick hitam tu adalah saya punya personal indicator yang kita buat coding sendiri lah. Nama dia apa? Nama dia adalah Pirate Flag. Okay. Sebelum ni Tuan Besar ada tolong buat subscription. Tapi maybe marketing tak cukup bagus ke apa kan. Tapi dah tak buka lagi untuk langganan lah. Okay. Alright. So trigger kat sini 3 hari bulan. Dan highest okay, kat situlah 13%. Tolak 3% recommended stop ataupun trailing stop. At least ada 10% kat sini. Okay. So ngam-ngam dia just detection itu betul-betul dekat point dia nak rebound. Okay. Ini hanyalah kebetulan. Algo kita memang dah set cari yang paling bullish. Itu saja. Okay. So lepas dari itu kita serahkan kepada takdir, sama ada dia nak sambung, nak jalan tak. Kita hanya buat detection macam stesen kaji cuaca lah sebenarnya. Okay. Dia detect kat sini maybe akan turun hujan, kat sini maybe akan kemarau. Dia macam tu. Screener kita ni macam radar. Okay, dia akan cari yang potential. So apa potential akan berlaku? Yang macam mana potential kita nak, yang tu yang dia akan tunjukkan. Ini saya ada 4 algo tu, 4 yang saya bagi dekat programmer untuk set kan. Dan dia orang jumpa exactly lah macam yang saya nak. Okay, jadi itu saja. Baik. Kalau ada perlu update ke apa ke, biasanya saya akan bagi tahu lah. Tapi benda ni pun ada minor adjustment saja sekarang ni. Sebab dia dah sangat reliable lah. Unless kalau korang ada jumpa kekurangan ke apa kan, minta tolong share dengan saya. Baik, ini YTL Power 3 bulan. Dia dah dekat peak kat sini. Okay. Masa dia tengah naik, kita tak tahu lagi dia nak naik sampai mana. Tapi signal awal adalah dia ekor panjang dan juga candlestick yang kecil. So yang ni short term masih lagi bullish. Kita anticipate dia akan, kalau dia turun pun dia akan retracement. Jadi sekarang ni retracement dia dah pergi jauh di bawah moving average 10. Jadi guideline yang saya selalu guna tu bawah moving average 10 memang tutup terus. So yang ni dah kira tak jadilah kiranya. Okay, ini antara yang gagal. Okay. So next. Satulah gagal ni kan. Okay, ini bukan dia gagal sepenuhnya, ada chances untuk dia sambung naik lagi. Kena tunggu dia hijau dulu lah. Okay, 3 bulan harta lega ngam juga ngam-ngam kita dapat dekat yang sini. Okay, tapi dia sideways dulu lah. So sama ada dia boleh continue ke tak, belum tahu lagi. Tapi sekarang ni since PRN dah dekat kan, maybe lah dia punya kebiasaan dia pelabur akan wait and see, tunggu dan lihat. Tapi pada masa yang sama, okay, korang kena ingat bila pelabur kurang dalam market, urusan manipulation, urusan bila tak ramai market participant kan. Jadi siapa-siapa yang nak manipulate market tu dia akan mudah buat kerja. Okay, sebab apa? Sebab seller tak ramai, buyer tak ramai kan. So siapa yang ada duit dia yang boleh manipulate the market in a legal way lah. Sama ada bukan legal way tapi dia buat cara yang
boleh mengelirukan sebab yang kita tak tahu operator dia ada bukan seorang punya kerja kan, dia ada team dia. So team dia tu maybe yang tak boleh detect dari segi CDS account dan sebagainya tu. Semua tu kita susah nak buktikan. Jadi benda tu betul lah. Saya dikatakan wujud so korang kena hati-hatilah in case benda ni betul. Okay, saya tak pasti dia orang ada wujud ke tak dengan cerita dan adalah jumpa beberapa orang. Cuma itulah siapa-siapa boleh cakap apa saja kan. So kena hati-hati. Okay, in case dia betul lah. So 3 hari bulan highest kat sini 3.5%. Jadi kalau kat sini ni kita consider macam sideways lagi lah. Okay, sebab kalau nak kata gain highest kat sini ni korang dah kena target nak dapat 3% dulu barulah boleh exit ke situ. Jadi kalau guna target trailing stop yang tu susah sikit. Kalau ada macam saya kadang-kadang saya target minimum 2%. Dah cecah kat situ je saya memang sebaik mungkin saya cuba lock kat situ. Once dia dah mula turun ke apa ke kadang-kadang saya turun cabut je. Okay. Kalau ambil posisi kecil biar dia turun dulu tak apa. Tapi bila position dah besar saya build up the position lah. Contohnya macam ni kan kita dah boleh start accumulate lah kalau move benda macam ni. Cuma ni volume dia tak berapa ngam. Tapi tu pulang masing-masing. Alright, ni 3%. Okay, B plant. Okay, siapa ada soalan share dulu share lepas tu tanya soalan lagi sekali sebab nanti tepi nama korang tu akan dapat sharer punya tag. Saya akan bacakan soalan-soalan daripada kita punya sharer dulu, okay? Ataupun siapa yang bagi star tadi tu kan. Terima kasih banyak. Maybe saya akan bacakan soalan dia dulu. Alright, 3 bulan sini closing price dan ini pun sideways. Okay, tak jadi sangatlah. 3 bulan kat situ. Dia punya gain dia berapa ni? Gain dia, sekejap check balik. 101, okay. So lebih kurang 1% saja. Jadi trade ni kalau dari segi trading plan belum gagal lagi lah. Okay. Highest kat sini. Kalau korang pakai box trading, ini korang punya support level. Kalau nak pakai style lain macam market structure, ini korang punya zone untuk support kat sini. So kalau in case yang ni turun sampai kat bawah ni 11%. Saya rasa ini reasonable lah kalau nak pakai sebagai kita punya stop kalau trade kita gagal. Okay. So 3 lah kot gagal Ini dapat 1% saja tadi. So 1% tu masih lagi sideways lah. Okay, JDM 3 hari bulan kat sini. Ini pun masih sideways lagi. Biasanya kalau stocks tu first time lepas dia dah downtrend ni kan, first time dia break moving average 50, biasanya kita boleh jangkakan dia akan gagal ataupun dia akan turun balik. Biasanya macam tu. So dia cubaan kali kedua dan cubaan kali ketiga probably chances untuk dia breakout dan maintain lebih tinggi. Sebab apa? Sebab untuk stocks yang downtrend biasanya ramai yang akan hold. Dan posisi yang rugi dia akan hold. So once dia dah break, dia dah mula trading dan sampai dekat area moving average 50 ni, orang akan anticipate price akan reject moving average 50. Biasanya macam tu. Jadi if price breakout, dia orang akan ambil kesempatan untuk jual. Dia punya psikologi dia memang macam tu. Sebab tu level-level yang selalu orang pakai ni dia reliable sebab dia confirm ataupun confirm dia dia ngam dengan market punya psikologi. Right, sebab tu benda tu jadi bila sampai satu masa tak ada dah manusia siapa trader dalam Bursa Malaysia tak pakai dah moving average 50, masa tu kita akan tengok moving average 50 ni dia akan langgar selamba je. Dia akan langgar turun naik macam benda tu tak ada kat situ. Itu adalah kaedah barulah, maknanya orang moving average 50 orang dah tak pakai. Alright. Dan last kali WCE HP. Oh, Cik Hafiz ada. Assalamualaikum Cik Hafiz. Okay. Layan BJ Food. Okay, cantik. Okay, detection kat sini WCSB. Sebelum tu saya pasti ada kat sini. Tapi tak ada dalam discussion. Ni dia. Previous trigger 26 Jun. Okay, WCSB.
29% up to maksimum ni. Tapi tak apalah, itu kita cerita lama kita tinggalkan saja sebab dia dah tak ada efek. Kita hanya tahu benda ni reliable saja. Itu yang saya nak bagi tahu kat korang. Okey, kita cari 3 bulan pula. Ni masih lagi lebih kurang lah. Okey, masih lagi gaining lebih kurang dalam 11% ke maksimum. So kalau tolak 2 ataupun 3% tu masih lagi dalam 7-8% lah. Okey. Dan untuk pengetahuan yang ni dalam zone sideways. Jadi korang kena tanda sikit. Cuba tengok ya, ambil ni. Ambil kotak lah. Okey, kotak. So paras tertinggi kat situ, paras terendah ambil yang tu. Jadi kita buatlah kotak lebih kurang kat sini kan. Okey. Jadi bacaan dia ataupun analisis dia, kalau dia breakout kat atas ni bullish, kalau dia breakout kat bawah ni dia kira bearish. Sekarang ni dia tengah duduk zone sideways. Jadi bila price breakout tu, saya selalu pesan dekat saya punya klien, kalau hari tu dia breakout, trade intraday dulu. Okay, jadi kalau macam soalan pasal Naim tadi kan, kalau hari ni breakout saya tak perasan. So kalau dia jalan hari ni naik, trade intraday dulu. Beli awal sikit pagi, maybe pukul 10. Lepas tu once dia dah mula turun 1-2% daripada highest, terus cabut je dulu. Sebab apa? Sebab kita takut first day dia breakout, dia naik, lepas tu dia turun. Itu yang kita risaukan. Jadi nak trade memang kena ada plan. Kalau tak ada plan, memang haru biru lah, memang caca marba, tak tahu nak buat apa, tahu-tahu minus 30% dah kita punya kerugian. Sebab kita punya untung rugi tu dia tak kira market jalan je, dia tak kira kita untung ke kita rugi, dia jalan saja kan. Lagi kalau kita lambat bertindak, kalau dia tengah naik, untung okey. Kalau dia tengah rugi, maybe akan jadi lagi rugi. Jadi korang kena hati-hati yang tu. Trading ni bukan satu benda yang simple, tapi dia memerlukan kemahiran. Okay. Korang tengok kalau pocket Rocketman kan, yang Azizal Husni tu, dia kalau dia coach kita kan, kalau dia coach kita, adakah kita boleh jadi sebagus dia? Dia dah ajar semua teknik ni kan, tapi kita baru nak kayuh bercakap, belum pandai lagi. So dia tengok level juga. Jadi kena ingat trading ni ialah skill. So kau nak tak nak memang kena bagi pandai dulu. Kena bagi faham, kena latih. Jadi masuk kelas siapa pun macam nak drive Formula 1 sekalipun, Michael Schumacher ke siapa, the legend kan ajar kita takkan boleh jadi macam dia. Sebab kita belum sampai level dia. So kalau kita sampai level dia baru kita boleh compete dengan dia. Kalau tak kira lah siapa cikgu kita pun. Tapi janji dia, kalau orang dah ada pengalaman, itu lebih baik belajar daripada dia. Okay. Alright. Okay, so tanpa melengahkan masa, buka screener kita ni. www.topongpesat.my/screener. Okay, kena yang ni yang bahagian subscribe lah. So kalau korang ada account free, korang akan dapat free access maybe 5 ataupun 10 stocks lah dalam screener yang pertama, iaitu basic trend following. Yang tu pun reliable. Jadi korang boleh buka saja account cuma dekat website Tompong Besar tu, lepas tu guna saja. Cubalah tengok dari segi dia punya reliability. Korang tandakan hari ni berapa, pergi highest kat mana, lowest kat mana, korang tengok berapa hari punya tu valid. Sebab strategi yang kita guna ni memang simple saja, tak perlu strategi yang complicated. Kebanyakan kesilapan yang orang buat ialah kesilapan dekat memilih counter. Algo kita yang kat situ dia punya kelebihan dia. Strategi simple saja, tapi kita nak pilih counter yang mana tu yang mahal sebenarnya. Okay. So ni basic trend following, korang akan dapat lah 5 ataupun 10, saya tak pasti cuba check balik, maybe 5. Okay. Dan scanner yang saya guna ialah T0 ni, nampak T0. So dekat sini dia dah ada lah, check balik 10 hari bulan 7, betul lah, 10 hari bulan 7 pukul 5 delay data. Okay. So ni untuk counter MACD ni sebenarnya dia trigger hari ni, dia dah trigger sebelum ni 9 hari lepas dan juga 10 hari lepas. Pertama ni sebenarnya dia dah trigger 9 hari lepas, 6 hari lepas dan 1 hari lepas. Ni maybe hari Jumaat dia dah pernah trigger sekali. Saipak pun dia dah ada trigger lama dia dah trigger beberapa hari lah. Kalau market kita tengah bagus kan, korang akan nampak counter-counter ni dia trigger 10 hari, 9 hari, 8 hari, 7 hari ke belakang. Dia trigger dah lama. Tapi ini kita nampak ada jarang-jarang kan. So market kita tak apa stabil lah. Okay. So hari ni kita tengok dia hari ni semua ni T0 campur dengan T1 dan sebagainya lah hari yang dia trigger. So jom
Ini kita buat dulu. Cipta senarai baru. Nanti watchlist saya share dengan korang Tiap-tiap minggu saya buat macam tu. Nama dia kita letak squiggle ni, wiggle-wiggle. 2023 Julai 10 hari bulan. Okay. JCKT0. Siapa yang ada soalan tolong share dulu share, lepas tu korang komen lagi sekali korang punya soalan. Kita akan bacakan soalan-soalan yang share dulu. Okey, dah keluar. So kita my EG pertama Saipak WCHB. Okey, my EG okey, masuk pertama. Mana? Okay, pertama digital Saipak. Okay, WCEHB. Okey, ada lagi tak? Of course ada. JSB UEMS Armada. JSB UEMS. Ini construction Armada ke? Betul. Armada, Solarvest, MBSB. Okay, jap. Armada, SLVest, MBSB. Okay. Yinsen. Okay, last Yinsen. Alright, so kita kira balik. Cukup tak 10? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so saya share watchlist ni. Konsist narai. Salin, saya terus komen, letak dekat komen sini. Okay, watchlist. Alright, so semua orang patutnya dapat lah. Okay, dah. Jadi tak payah review dulu watchlist ni. Korang tengok sendiri lah nanti. Okay, ada dekat dalam link tu. Jadi kita baca soalan-soalan. Okay. Cik ni siapa ni? Aman Akil, tuan warna purple dengan orange tu indikator apa? Oh, ini indikator custom. Saya punya indikator sendiri. Nama dia ni saya letak nama lah. Buy strength indicator ni ada saya punya personal coding lah dia kat sini. Okay. So since indikator ni saya punya, saya codekan sendiri, saya boleh edit lah dia punya coding tu. Jadi ini menunjukkan buy strength indicator. Maknanya dia tunjuk signal, kalau ada signal buy tu sama ada weak signal, medium signal ataupun strong signal bersama dengan risiko. Jadi kat atas ni liquidity, ini general trend. Okay, so liquidity ni siapa kalau kita ada modal RM100,000, kita kena trade counter-counter yang hijau kat sini. Okay, kalau modal di bawah 100,000 bolehlah trade counter-counter yang di tengah merah ni. Okay, sebab kat sini kita punya liquidity tak cukup. Buy and sell queue maybe nipis masa dia tengah ni. Okay, masa dia tengah merah. Tapi kalau hijau ni maknanya market participant dah mula ramai, volume dah cukup, so counter ni sesuai lah untuk yang 100,000 and above punya modal. So berbalik kepada indikator ni, signal awal sekali kat sini ni no buy signal. Kat sini ni masa dia tengah berdata ni tak ada apa-apa signal. Bila dia dah naik satu macam ni, dia dah mula naik sikit kan. So kat sini dah ada early buy signal, weak. Ni kategori 2. So kita nampak ada nombor sebelah kanan tu dia keluar 2.19 kan. Ini dia ikut mouse punya position tapi kat sini dia dekat 2. So buy strength kat sini ni level 2, risiko yang warna oranye ni 0. Jadi kat sini ni buy signal yang bagus, yang confirm, yang kuat. Jadi kalau ada modal banyak 100,000 dan ke atas tu korang dah boleh entry kat sini. Jadi lepas pada tu next tu dia dah keluar stronger buy signal level 3.
dengan high volume which is bagus, dan risiko dia low, bukan, ni masih lagi low risk. Yang ni bukan nak kata zero risk, tapi risiko dia ini adalah low risk, yang orange zero, dan orange 1 ni pun masih consider low risk. Bila orange 2 kat sini dah medium risk, orange level 3 ni adalah high risk. Okay. Tapi bila signal kita lemah, bila signal awal biasanya adalah signal yang lemah. Dia tak akan keluar strong signal tapi low risk, tak. Strong signal dia datang dengan risiko yang lebih tinggi. Sebab dia dah signal dah establish. Jadi trend dah establish, semua dah establish, dia akan datang dengan risiko tinggi. Maknanya risiko tinggi tu kalau dia retrace, dia kena turun banyak dulu baru dia sampai dekat level support biasanya. Macam tu. Kalau dia early signal, ialah most definitely weak signal. Sebab tu saya ada indication yang macam ni. Ini satu sama. Okay, kalau dia keluar ni, ini weak signal, early signal. Okay. Lepas tu dia naik beberapa hari dan dia mula turun balik. Ini adalah normal. Benda ni adalah normal. Kalau ini dia dah mula high risk, kan, kat sini contohnya, risiko dah stronger buy signal dan risiko pun dah tinggi, biasanya dia akan follow up ataupun follow through dengan at least short term retracement ataupun correction. Jadi sorry ya, benda ni pun saya tak jual. So ataupun besar, actually saya boleh buat coding juga. Cuma Teropong Bursa punya team dia terror bab-bab bukan TradingView punya coding, dia TradingView coding senang aja, dia yang boleh buat, tapi dia coding bahagian website, bahagian algo, bahagian prepare, tak tahulah benda-benda yang macam API connection dan semua tu, itu memang kerja-kerja dia orang lah. Saya yang bab-bab simple-simple coding saya boleh buat lah. Okay, yang tak ada interface apa-apa, dia matematik je sebenarnya, ABC 1 2 3 campur tolak, itu. Baik, hopefully saya menjawab soalan. Jadi minta maaf yang ni pun saya tak jual lah sebenarnya. Okay, sama macam technical indicator pirate flag ni juga pun tak jual . Okay, mana soalan-soalan? Ada soalan lagi tak? Sekejap saya tengok dulu. Kalau ada soalan balik, siapa yang ada share tolong share balik siapa yang share live ni dan ada soalan tolong share balik soalan korang supaya nampak tag share tu. Saya akan fokus kepada kawan-kawan yang share dulu. Yelah kan, kawan-kawan yang share tu dia dah tolong kita. Baik. Okay, reload balik page ni. Kejap tunggu jap. Maybe kita bacakan 2-3 soalan . Okay, kadang-kadang soalan kita ni dia dah naik ke atas. So saya tak boleh nak baca. Tapi tak apa. Kalau saya tak sebut tu maybe korang boleh ni lah. Korang boleh type balik soalan. Sorry. Okay, so reload. Okay, ni watch list. Mana Cik Hafiz. Okay, BJ Food cantik. Kita punya sharer tadi counter apa ya? Saya dah lupa dah. Oh, terima kasih. Ni M Ridwan Saidin, ada tag kawan dia, terima kasih. Siddiq sharer. Okay, LMP Berhad. Ni tuan dia buat candle Marubozu ke? Sorry, saya baru dan still belajar candle macam ni walaupun volume kuat. Walaupun volume tak sesuai ke untuk buy. Okay, faham. Kejap ya. Baik. LMP Cik Azizi ke siapa tadi Sekejap saya masih ingat soalan saya belum berjawab. Tapi kita tengok daripada bawah dulu. LMP Global Berhad. Okay, Cik Syarani. IWCT. Okay, got it. Okay, so kalau korang perasan Cik Siddiq ni, pirate flag saya dia ada 2 color. Satu yang yang hitam ni, satu lagi yang biru. Yang biru ni betul lah macam Cik Siddiq cakap, adalah volume tak kuat. Memang betul. So saya punya indicator ni dia memang price and volume lah. Okay, price and volume. Jadi kat sini ni volume dia tak cukup. Tapi dia trigger at least stronger move lah. Okay. Cuma yang ni tak cukup volume. Ini strong volume. So saya tak nak komen dari segi buy and sell, trading plan dan sebagainya. Tapi saya
apa yang saya boleh cerita within saya punya scope lah. Okay. Ini kita consider masih lagi bullish dan dia masih lagi uptrend. Okay. So macam mana saya punya analisis tu? So untuk buy and sell spesifik saya boleh bagi, maybe saya boleh bagi contoh tapi saya pun takut-takut juga ni. So sini kita buat kotak daripada sini pucuk ni dan dekat bawah ni kita ada satu yang rendah. Kita boleh tarik lah ke kanan banyak mana pun buat kat situ. Okay. So sekarang ni price ni nampak gaya daripada sini, di sini, daripada atas ni dan ke bawah ni dia trading dalam range yang ni. Antara harga 43 lah, 43 sampai harga 51. Okay. Jadi yang pertama sekali kita nampak price dah mula duduk di atas moving average 50. So kenapa moving average 50 ni critical? Ini adalah medium term trend indicator. Jadi siapa-siapa macam contohnya macam saya kebanyakannya, kebanyakan saya trade, saya akan utamakan bila price atas daripada moving average 50. So generally counter-counter yang atas pada moving average 50, kita boleh kategorikan dia at least fundamental dia tak teruk sangat. Itu adalah minimum requirement, minimum dia lah, minimum analysis dia. So kalau fundamental dia teruk, biasanya dia akan trading bawah pada moving average 50. So ini kita tak komen lah dari segi fundamental tu, tapi ya medium term indicator dia dah mula bullish. Dan nampak gaya ini dia break atas pada moving average 50. Okay, macam tadi saya ada komen kan, kalau dia break first time maybe dia akan selalunya akan gagal. Jadi kalau dia boleh maintain atas pada moving average 50 ni, medium term maybe dia ada chances untuk pergi lagi jauh. Itu sajalah analisis dia. Okay, so especially untuk counter ni technical analysis, itu satu. So dari segi trading plan, sesuai ke nak beli ataupun tak, candlestick Marubozu antara movement yang paling kuat ataupun paling bullish ataupun bearish lah dalam market. So bila Marubozu ni biasanya lah kita akan assume candlestick yang hijau yang dia punya open bersamaan dengan low dan closing dia bersamaan dengan highest. So generally apa yang berlaku kat sini, katalah contoh dalam daily kan, ini satu hari punya candle kan. Jadi kita punya imagination, dia buka kat sini, lepas tu zoom, dia terus closing kat situ. So kita punya imagination. Okay. Tapi sebenarnya probably dia naik macam tu dulu sampai dekat highest, lepas tu dia turun, zap kat sini, lepas tu zoom, dia pergi closing balik kat sini. Ini pun boleh jadi Marubozu juga. Okay, ini dalam satu hari. Jadi saya kadang-kadang saya akan refer kepada smaller time frame lah, tengok sama ada dalam 30 minit ataupun kalau tak boleh nak determine apa yang berlaku dalam chart 30 minit, tengok dekat 5 minit. Jadi kita akan nampak ups and downs. Okay, so yang Marubozu yang kita nak sebenarnya, pagi-pagi dia terus zap, terus maintain kat situ dan dia closing pun sampai situ juga. Maknanya harga naik kat sini pagi tu, lepas tu dia terus maintain saja sideways sampai kat sini sampai pukul 5. Yang tu Marubozu paling mantap. Okay. Contohnya pagi tu dia limit up, terus maintain kat situ. Itu Marubozu yang paling mantap. Yang biasa berlaku, yang inilah kadang-kadang dia naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit, tapi eventually dia close kat situ. Ini Marubozu yang okay, normal lah, not bad. Marubozu yang haru biru, ni naik kejap, naik banyak sampai sini, lepas tu turun lagi banyak, lepas tu naik balik kan. Yang ni Marubozu haru biru. Okay. Tapi apa pun dalam candlestick yang ni dekat daily chart kita akan nampak dia bentuk macam ni. Alright. So bagi saya apa yang saya cerita ni, ini adalah analisis, dia panggil multiple time frame analysis. So korang kena refer bigger time frame, sama ada yang macam kalau tengok di weekly kat tengah, kita tengok dekat kita tengok tengah-tengah ni daily. Saya biasa guna daily tengah-tengah. Lepas tu higher time frame saya akan pakai weekly ataupun 3 bulan terus sebab nak tengok sekali dengan fundamental. Dan dekat shorter time frame saya akan gunakan 30 minit dan juga 1 minit. 1 minit tu saya tak guna candlestick lah. 1 minit saya akan guna line chart sebab kita nak tengok movement volume. Okay. So itu bagi saya lah. Jadi itu dah ke tepi dah saya punya personal punya. So cerita pasal trading plan, bukan pasal LMP. So berbalik kepada trading plan, Marubozu memang antara yang the best candlestick untuk kita untuk indicate bullish movement. Jadi
sebabkan volume ni tak berapa nak support. Ini bila candlestick kita combine dengan volume, kita panggil price volume analysis. Okay. So ini tak berapa kuat lah. Candlestick saya pun dia indicate warna biru kan. So tak berapa strong. Tapi kalau tengok yang sebelum ni, yang ni dia bersamaan, dia strong. Strong yang ni tapi dia dibatalkan oleh candlestick yang merah ni. So overall kat sini ni yang bullish punya candle ni kita boleh kata cancel lah. Yang ni pun strong move naik dan yang ni cancel. Agak kuat jugalah walaupun volume dia tak tinggi tapi ini pun dia agak kuat. So yang ni saja tinggal. Ini strong move up, lepas tu yang ni lebih kecil. Yang ni kira okey sebab volume dia tak ada besar sangat. Jadi overall yang ni masih lagi bullish tapi dia tengah sideways. So dari segi technical paling selamat kita boleh kata kita once dia dah breakout kat atas ni baru kita boleh entry. Maknanya dia break previous high. Itu adalah petanda benda ni mungkin akan mula retracement dah habis, dia akan mula sambung uptrend. Tapi kena ingat ada chances untuk dia naik lepas tu dia turun sentiasa ada. Jadi kita kena berdisiplin. Sebab tu ada setengah orang dikata jangan buy on breakout, jangan buy on breakout. Okey lah, kalau apa breakout tu sentiasa gagal, kita tak akan dapat counter uptrend. Jadi nak tak nak memang kena ada breakout juga. Sama ada korang nak buy kat breakout ataupun tak, itu trading plan masing-masing lah. Okay. So yang ni memang ini strong. Untuk counter ni kita dah ada experience. Kita nampak ini lepas ada satu bullish punya candle, dia follow through dengan merah. Satu lagi bullish, dia follow through dengan merah. Satu lagi bullish, follow through dengan merah. So yang ni pun bullish juga. Jadi kena tengok sama ada besok dia boleh continue naik ataupun dia merah lagi untuk just basically flush whatever sellers yang ada dalam market. Itu je. Sebab ini dia baru saja bermula. Jadi rintangan dia banyak. Okay, sebab apa? Sebab orang yang beli dekat harga sini yang atas ni, yang beli kat sini pun ramai lagi. Jadi biasanya bila ditunjuk first signs of rebound, kat situ adalah level yang paling kuat. Paling ramai seller dulu. Biasanya macam itulah. Okay, psikologi dia gitu. Sebab dia dah mula naik, orang yang tengah rugi, dia nak cut loss dia dulu. Okay, so once sellers dah tak ada dalam market, baru price senang nak move ke atas. Okay, jadi hopefully boleh menjawab soalan. Jadi Cik Syaroni ni tanya IWCT tadi kan. Minta maaf Cik Syaroni, lambat sikit respon. Okay, IWCT ni termasuk dalam sektor property. Jadi property ni dari segi indeks saya tengok sektor, kalau saya ingat saya lah, dia masih lagi strong uptrend. Oh, okay. IWCT cantik tak? Tapi sayang tak keluar dalam skrin. Maybe ada. So kita cuba cari IWCT probably ada dalam ni. Sekejap. IWCT ni ada dalam masa 5 to 6 days. Okay. So cuba cari dia ada search button kat sini IWCT. Okay, ada. Memang ada dalam ni. So dalam T0 punya screener. Okay, so sekejap ya. Ini T10. So last trigger dia 10 hari lepas dan hari ni trigger dia. So hari ni katalah ni hari ke-10 kan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So ni dia punya trigger paling awal masa ni. 10 hari lepas dia punya trigger. Nampak tak? So dekat sini kalau korang search T0 guna screener T0, search IW ni, dia keluar IWCT. Hari ni memang ada trigger. Okay. Dan trigger yang paling awal pada 10 hari lepas. Lepas tu tak ada trigger. T9 ke T8 ke T7 tak ada trigger. Okay. So ada yang tak kena lah kat situ. Okay, yang tak fitting dalam dia punya kriteria. Probably dia bawah pada I don't know, maybe buy rate dia ke apa ke, saya tak pastilah. Okay, so dia tak trigger paling awal 10 hari lepas. So katalah ni 10 hari, so kita tarik ke belakang, tengok kena ada 10 bar. Okay, so paling awal signal dekat sini pada 23 Jun. Okay, so dia trigger kat sini. T0 punya screener dia trigger kat sini. Lepas tu tak ada trigger sampai hari ni. Hari ni ada lagi trigger Okay, so overall since dia ada ni, kita just tengok je lah dia duduk page nombor berapa. Ini 10, so kita tukar jadi 50. Dia ada 62 counter sebenarnya. Dia dah kat bawah ni. Ni dia. So dia tak ada ranking pula
So dia duduk dalam top 50 lah. Top 50, top 25 ada tak? Dia tak termasuk dalam top 25. Dia maybe antara 30 lah. Okay. So tu ya, insyaAllah yang mana ada dalam T0, insyaAllah ada chances untuk continue naik, itu saja. Okay, so kita komen ni. Okay, ni kita delete dulu. Okay, yang ni strong. Okay, so kat sini kita tengok price bullish, ini supported with volume, ini bullish supported with volume, ini retracement ataupun sideways volume kecil. Orang kata volume kering ke whatever lah kan, apa-apa signal yang korang nak panggil lah. Okay, lepas tu ni lagi sekali strong volume, strong move supported with volume. Ini adalah kali pertama dia trading, dia breakout atas pada moving average 50. Jadi ini ada chances benda ni nak continue. Jadi tiba-tiba nampak ada gap kat sini. Okay. Ada setengah orang kata dia nak tutup gap, tapi saya tak guna strategi ataupun filosofi tu, saya tak guna. Maybe dia akan tutup, maybe tak, tapi saya tak guna sebahagian daripada saya punya strategi. Tak masukkan lah benda tu dalam saya punya strategi. Kalau dia nak tutup, tutup lah. Kalau dia tak nak tutup, tak apa, tak ada hal. Okay. So saya hanya guna highs and lows, support and resistance. Jadi kat sini ni maksimum lah. Maksimum untuk short term, kita kata zone resistance dia kat situ. Lagi satu, kalau nak juga pakai, boleh guna box. Boleh guna box, kita tandakan ini pun salah satu range bahagian zone resistance. Okay, resistance sebab dia price kat sini, resistance kat sebelah atas, support dekat sebelah bawah. So kat sini kita boleh ambil sebagai kita punya support. Okay, yang paling rendah kat situ. So maknanya kalau price turun bawah ni, kita consider analisis kita bullish ni sebagai gagal. Jadi alang-alang kita nampak ini pun dia dah touching kat sini sebelum dia reverse balik. So untuk short term, untuk dalam next 3 to 5 days ni, probably price akan maintain bawah ni ataupun dia masuk dalam ni saja. Once price dah breakout ke atas ni, baru kita kata dia ada chances untuk continue test ke previous high ataupun zone resistance dekat sini. Okay. Tapi kena ingatlah, ini bukan analisis sebagai recommendation untuk buy and sell, tapi kita nampak dia sebagai strong trending. Jadi dari segi technical analysis, saya punya main favorite indicator, tapi bukan untuk guna untuk trading. Saya punya reference ialah moving average 10. Saya biasa akan trade counter-counter yang atas pada moving average 10. Sebab apa saya refer moving average ni juga, tapi tak guna sebagai trading plan. Moving average 10 saya guna sebagai basic, saya guna untuk screener. Jadi itu sajalah. Moving average 10 ni korang tengoklah, study semua counter-counter atas pada moving average 10, biasanya dia akan continue naik ataupun dia akan continue turun if price bawah pada 10. Itu sajalah. Yang ni macam dia gagal. Ini dia tengah naik, lepas tu dia gagal turun bawah pada 10 dan dia sambung naik balik. Ni tengah fasa sideways. Kelemahan moving average ialah dia tak boleh, dia akan banyak bagi false signal bila dalam fasa sideways. Jadi yang ni dah kira tak sideways lah, dia dah breakout previous close kat sini. Previous high close kat situ, dia dah breakout. So ini technically benda ni dah mula trend. So sampai mana dia nak pergi tak tahu, tapi pit stop dia antaranya kat sini dan juga kat sini. Okay, so ada soalan lagi tak? Share. Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh tamatkan sesi kita dulu lah. Okay, Siddiq, terima kasih banyak. Soalan tadi tu bagus. Okay, Syaril Osman kita dah komen. Terima kasih banyak Cik Syaril. Okay, dah tak ada share. Okay, minta maaf kita tak sempat, kita dah 11 buku habis dah ni. Tapi siapa-siapa yang ada soalan lagi, korang boleh contact saya dengan agak WhatsApp untuk tanya lebih detail lah. WhatsApp saya sentiasa open. Cuma saya sempat ataupun tak sempat reply saja. Biasanya saya akan reply dekat semua orang. Jangan takut, jangan segan. Sebab tu saya bagi nombor telefon saya 0195262785. Saya diulang sekali lagi 0195262785. Jadi itu adalah nombor yang memang saya guna untuk communicate dengan semua orang. Okay, so apa pun, hopefully siapa yang nak buka akaun saya, korang akan boleh join support group, akan dapat access screener, akan dapat access direct access daripada saya dan juga team analyst dekat M+.
Kita ada support group, ada 2 jenis lah. Saya punya support group ada 2 jenis. Satu group yang trader tak aktif dan satu lagi trader yang aktif. Trader aktif ni ada lebih kurang dalam 400 orang. Support group lain lah. Memang kita boleh berbincang, berborak kat situ. Dan biasanya group yang satu lagi tu kurang aktif sebab semua orang malu. Kita tak ada hal. Janji kalau orang aktif trade akan boleh request untuk join support group yang aktif tu. Banyak benda yang kita bincangkan dalam tu. Kadang-kadang yang spekulatif, kadang-kadang bincang pasal rumors dan sebagainya. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kawan-kawan yang komen ni. Saya tak sempat baca semua. Tapi saya hargai korang setiap seorang punya komen dan saya harap siapa yang tak pernah kontak saya lagi tu, kontak-kontak lah. Nanti kita boleh berkenalan. Kalau ada rezeki maybe kita boleh jumpa lepak-lepak minum dan sebagainya. Okay. Kalau nak jumpa, set appointment, insyaAllah kita akan, kalau boleh datang Shah Alam lah sebab saya agak busy. Okay. Kalau nak lepak minum ke apa ke, Roger, insyaAllah kita boleh set time lah. Okay. Itu saja kawan-kawan. Terima kasih banyak dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Semoga saya punya sharing hari ini berguna dan manfaat. Dan semoga saya doakan korang semua trading ngam, best, jadi untung banyak insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam.